Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hormati seluruh sahabat-sahabat sidang jemaah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala kerana dapat bersama pada malam ini untuk solat tarawih berjemaah dan juga solat witir insyaAllah. Jadi sebelum kita beredar, kita isi masa kita dengan program tazkirah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Quran, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, kata Allah, sesungguhnya peringatan itu sangat berguna kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, di bulan Ramadan ini ialah satu bulan yang penuh kemuliaan, dan Ramadan ini dinamakan dengan berbagai nama. Antaranya ialah Syahrul Quran, Syahrul Quran. Kemudian Ramadan juga dinamakan sebagai Syahrul Sabri. Syahrul Sabri mana bulan kesabaran. Bulan Quran, bulan kesabaran. Kemudian bulan maghfirah, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga berbagai nama lagi yang telah pun diberikan oleh para ulama radhiyallahu anhum. Kalau kita lihat kepada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis itu menyatakan kepada kita, ada di kalangan kita ini yang tidak diampunkan akan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari naik di atas mimbar. Nabi naik atas mimbar, lalu Nabi berkata amin sebanyak 3 kali lah. Nabi naik pada anak tangga yang pertama, Nabi berkata amin. Kemudian Nabi naik pada anak tangga yang kedua, Nabi berkata amin. Dan Nabi naik pada anak tangga yang ketiga, iaitulah Nabi berkata amin. So mana ada 3 kali. Ada 3 kali yang disebut oleh yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan amin. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau berkata amin? Ya Rasulullah, bima sanaqta, apa yang kamu lakukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, yang Jibril alaihi salatu wasallam telah datang kepadaku. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril berkata kepadaku, man dakhala Ramadan, barang siapa yang masuk padanya bulan Ramadan, kemudian tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka masuklah dia ke dalam api neraka. Jadi kecelakaan bagi dia lah. Ragiba anfu, mana ragiba anfu maknanya kecelakaan, kesialan lah. Man dakhala Ramadan lam yaghfirullahu lahu dzunubahu. Kecelakaanlah yang besar kepada orang-orang yang apabila masuk bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata amin. Kemudian Jibril alaihi salatu wasallam berkata lagi, dan raghiba antu, kesialan ataupun kecelakaanlah barang siapa yang memiliki 2 ibu bapa. Barang siapa yang ada 2 ibu bapa ataupun salah seorang daripada 2 ibu bapanya, sedangkan dia tidak mampu masuk ke syurga dengan disebabkan oleh ibu bapa tadi, maksudnya dia tidak buat kebaikan kepada ibu bapanya, tuan-tuan. Maka celakalah bagi dia. Maksudnya dia tidak buat kebaikan kepada ibu bapa dia, sedangkan ibu bapa dia masih hidup lagi.
ataupun salah seorang daripada ibu bapa dia masih hidup, sama ada ayah dia masih hidup atau mak masih hidup, tetapi dia tidak melakukan kebaikan kepada ibu bapanya, maka celakalah orang itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, ragiba anfu, celakalah kepada mana-mana di kalangan umatmu ya Rasulullah, yang apabila disebutkan akan kepada mereka itu akan namamu, disebutkan akan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya apabila kita dengar nama baginda Rasulullah SAW, maka kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi maka Nabi SAW pun berkata amin, tuan. Mana 3 kali lah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ini nak nyatakan pada kita, ada di kalangan daripada hamba-hamba Allah Ta'ala ini, di kalangan umat baginda Rasulullah SAW, yang mana mereka itu menyia-nyiakan Ramadan, kan? Yang mana Ramadan ini penuh dengan keberkatan, yang mana dianya terlebih baik daripada 1000 bulan, kan? Kerana dalam bulan Ramadan tu ada satu malam dikatakan nama Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar maknanya dia terlebih baik daripada 1000 bulan. Jadi sepatutnya kita mengambillah peluang yang umur kita yang masih lagi ada, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita menumpukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam hadis itu ada 3 golongan lah, yang mana mereka itu menyia-nyiakan Ramadan. Yang pertama, siapa masuk Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan, maksudnya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya bila kita nak masuk Ramadan, ada beberapa perkara, kan? Ulama ada sebutkan ada 6 perkara lah. Bila kita masuk Ramadan ni, ada 6 perkara yang kita kena fokus lah. Yang pertama dia kata istiqbal Ramadan bil farhi bi fadlillah wa rahmatih, kan? Kita sambut Ramadan tadi dengan kesukaan. Masuk Ramadan kita sambut dengan kesukaan, dengan kegembiraan, bukan dengan sambut Ramadan ni dengan kita bongi, kan? Kita masam muka. Sebab apa? Ada benda-benda yang kita tak boleh lakukan. Kalau sebelum Ramadan kita makan banyak, kita minum banyak dan sebagainya, bila Ramadan banyak benda yang tak boleh lakukan. Sebab orang semua berpuasa, kedai-kedai semua tutup, kedai makan semua tutup. Jadi tak boleh nak buat apa, kan? Kemudian tempat-tempat permainan pun, hiburan-hiburan pun banyak yang tutup. Jadi pergerakan umat Islam terbatas pada ketika Ramadan. Sedang itu sebabnya ada di kalangan orang masuk Ramadan ni, dia orang kata dia masam muka, kan? Dia tak puas hati dan sebagainya. Tetapi itulah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun dibagikan kepada kita sebagai umat Islam. Itu makna kita kena berpuasa. Tak boleh lagi daripada berpuasa. Kerana kalau kita tidak berpuasa, maka besok kita jawablah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Yang mana pada kiamat besok manusia akan berada dalam keadaan lapar. Semua lapar, haus. Jadi dengan puasa tadilah ia akan cover kita lah. Orang berpuasa dia akan kenyang lah ketika mereka berada di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran, kan? Dikata apa? Fa bidzalika wa fi fadlillah wa rahmatihi, bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahun. Fa bidzalika falyafrahun, yang bermaksud dengan kelebihan Allah Taala dan juga rahmat Allah Taala, dengan demikian maka hendaklah kamu bersukurilah, sonok. Kan, orang beriman ni bila masuk Ramadan dia suka, gembira, seronok, kan? Bukannya dengan monyong, monong, kan, kecewa, sedih dan sebagainya. Sifat orang beriman masuk Ramadan dia suka, gembira. Sebab apa? Allah Taala sebut, fa bi fadlillah wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan kelebihan Allah Taala dan juga rahmat Allah Taala, dengan demikian maka naklah kamu gembiralah. Gembira, suka dan sebagainya. Asal ayat itu, tuan-tuan, asal ayat itu ia berkenaan dengan
dengan Quran. Asal ayat itu ayat daripada surah Yunus. Ayat itu pada asalnya berkenaan dengan Quran. Mana Allah Ta'ala menurunkan Quran yang telah lengkap, dan dalam Quran juga terdapatnya banyak benda-benda. Kata dalam Quran pula ada berkenaan dengan kisah, dalam Quran ada berkenaan hukum hakam, dalam Quran pun ada ayat syifa, ayat penyembuh dan sebagainya. Dalam Quran pun ada ayat perintah, ada larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan turun Quran tadi kita suka. Asal tu ayat turun kat situ. Tetapi dikaitkan, ulama mengaitkan ayat tadi berkenaan dengan kemasukan Ramadan, kita kena suka dan gembira kerana dalam Quran itu adanya ayat berkenaan puasa. Dalam Quran ada ayat berkenaan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam itu, dan dalam Quran juga disebut syahrul ramadan allazi unzila fil Quran. Kan pada bulan Ramadannya diturunkan Quran. Kan yang penuh dengan mukjizat. Kerana Quran ini merupakan satu mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW daripada pelbagai jenis mukjizat yang Allah Taala kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, maknanya bila masuk Ramadan kita suka gembira. Kemudian yang kedua, kata ulama, bila masuk Ramadan, dia kata maka hendaklah kita mengucapkan tahniyah, kan? Tahniyah bin nafsih, maknanya tahniah untuk diri kita sendiri. Kita ucapkan tahniah kepada diri kita sendiri dengan kemasukan Ramadan. Sebab ada orang yang sebelum ni nakkan Ramadan tapi tak dapat. Sebab apa? Dia telah meninggal dunia, Allah Ta'ala dah tarik nyawa dia. Jadi dia tak sempat untuk masuk ke dalam Ramadan. Jadi kita ni Allah Ta'ala telah pilih kita masa kita dapat kita masuk dalam Ramadan ini. So maknanya kita ucapkan tahniah pada kita. Tahniah ya Allah, kan, kau panjangkan umurku, kau panjangkan usiaku, masuk dapatlah aku, kan, beribadah dalam Ramadan ini, dan dapat aku memperbaiki diriku. Memperbaiki diriku yang sebelum ni aku banyak lalai, kan, sibuk dengan urusan-urusan dunia dan sebagainya. Bila masuk Ramadan, alhamdulillah, kan, aku dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum itu jauh dengan Allah Taala, maka dekat dengan Allah Taala. Itu kata para ulama. Yang ketiga, para ulama dia kata bila masuk Ramadan, dia kata bil ibtiadi min rufqa'is su, menjauhkan diri daripada rakan-rakan yang jahat, dia kata. Bila masuk Ramadan, jauhkan diri pada rakan-rakan yang jahat. Masuk rakan jahat ni orang yang suka menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Suka menyanyikan perintah Allah, tak nak solat, tak nak tu, tak nak ni dan sebagainya. Apa yang Allah Ta'ala perintah pada dia, semua dia tak nak buat. Jadi kita jauhkan mereka itu. Sebab apa? Kata ulama, kerana bulan Ramadan itu ialah bulan ketaatan. Sebabkan bulan Ramadan ni bulan ketaatan, semaknanya kita kena jauhkan daripada rufaka usu, mana rakan-rakan yang jahat yang banyak membawa kita buat benda-benda yang tak elok lah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak bergaul mereka boleh juga, kalau tuan-tuan boleh berdakwah. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak boleh nak dakwah, lupakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga lah. Yang keempat, kata para ulama, bila masuknya Ramadan, maknanya dia kata perbanyakkan istighfar ataupun bertaubat. Banyakkan istighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Nabi sendiri pun, kalau setiap hari Nabi beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah Taala itu, ada riwayat menyatakan sebanyak 70 kali. Ada riwayat menyatakan 100 kali. 100 kali Nabi istighfar dan bertaubat kepada Allah Taala. So setiap hari tuan-tuan, itu Nabi kita, kan, yang penuh dengan dosa, kesalahan, kesilapan, maksiat dan sebagainya, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut dan sebagainya. Banyak benda-benda yang kita buat, sepatutnya kita kena banyak lagi lah bertaubat kepada Allah Ta'ala bila kemasukan bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Kemudian yang kelima, kata para ulama, bila masuknya Ramadan, al-azmu bitilawatil Quran. Al-azmu bitilawatil Quran wa tadabbaruhu, dia kata. Perbanyakkan dengan berazam untuk membaca Quran.
membaca Quran dan juga dan juga bertadabbur. Bertadabbur akan makna-makna Quran itu. Bukan sekadar membaca aja, bertadabbur juga. Kata para ulama, tak cukup hanya sekadar membaca, tetapi kita kena bertadabbur, kemudian mengamalkan. Mana-mana ayat yang perintah amalkan, kita kena buat. Okey? Maknanya kalau boleh dalam bulan Ramadan ni paling tidak pun sekalilah tuan-tuan. Sekalilah tuan-tuan khatam. Alhamdulillah. Ada orang tak khatam-khatam, daripada tahun lepas tak khatam lagi. Ada orang dalam Ramadan ni 2-3 kali khatam. Alhamdulillah. Tapi bukan jangan hanya sekadar khatam. Kita juga kena bertadabbur, kata ulama. Bertafakur, bertadabbur dan beramal dengan mana-mana ayat yang menyatakan tentang perintah berdekatan dengan amal, dan mana-mana ayat berkenaan dengan tegahan dan larangan suruh kita kena tinggalkan, kata para ulama. Tapi yang penting, yang pertama membaca dulu. Yang pertama membaca dulu. Okey, paling tidak pun kata satu hari itu satu juzuk. Satu hari satu juzuk. Mana kalau 30 hari adalah 30 juzuk. Kan? Quran pun ada berapa, kalau satu juzuk pertama, setiap juzuk tu dia ada berapa muka surat? Dia ada setiap juzuk ada 20 helai kan? Setiap juzuk ada 20 helai. Jadi maknanya tuan-tuan kena setiap waktu tu tuan-tuan kena paling tidak pun tuan-tuan kena baca. Paling tidak pun 2 helai. Jadi kan dia sehari semalam kita ada 5 waktu kan. Semaknanya setiap waktu tu kita kena baca paling tidak pun 2 helai. 2 helai mana ada 4 surat. 4 surat kan. Semana setiap hari kita kena habiskan 20 helai, satu juzuk lah. Tuan-tuan bagikan sendirilah untuk 5 waktu tu. Pandai-pandai lah bagi. Supaya kita dapat khatam paling tidak pun sekali dah. Malaikat Jibril alaihissalam sentiasa mendengar akan bacaan-bacaan Rasulullah SAW. Setiap bulan biasanya Nabi akan bertadarus ataupun memberikan bacaan dia, memperdengarkan bacaan kepada malaikat Jibril paling tidak pun sekali setiap bulan. Tetapi bila masuk bulan Ramadan, Nabi akan membaca sebanyak 2 kali. Nabi baca 2 kali di hadapan malaikat Jibril, dan Jibril akan menyemak akan bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang terakhir, yang keenam, mana bila masuk Ramadan maka naklah kita tathhirul qalbi, menyucikan diri kita, membersihkan diri kita, kemudian membersihkan kita punya lidah ni, jangan cakap celupa, jangan cakap benda-benda yang tak elok, jangan cakap benda yang bukan-bukan dan sebagainya. Kemudian kita menyucikan, membersihkan akidah kita, pegangan kita. Kalau sebelum ni ragu-ragu, tak yakin dan sebagainya, kita kena tingkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kata itulah sekalian perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian insya-Allah akan dapat manfaat kita bersama, dan juga untuk diri saya sendirilah insya-Allah. Kan, samalah kita berpesan-pesan di antara satu sama lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.